Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini, SRC Internasional, 7 tuduhan Najib boleh dibatalkan. Wujud konflik kepentingan, kata Peguam. Berita sepenuhnya. 7 pertuduhan penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak boleh dibatalkan susulan kegagalan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli mendedahkan jawatannya selaku Setiausaha Syarikat dan Ketua Penasihat Undang-Undang Kumpulan Maybank pada tahun 2012. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Najib berkata, sekiranya Mahkamah Persekutuan membenarkan, maka pihaknya akan mengemukakan permohonan untuk mengadakan perbicaraan semula. Beliau tidak menjelaskan lanjut mengenai permohonan itu. Namun katanya akan dihantar secepat mungkin sejurus mendapat kebenaran. Perbicaraan sudah berjalan untuk tempoh yang lama juga melibatkan pembaziran wang dan tenaga. Tapi ini adalah alternatif. Muhammad Nazlan sepatutnya menarik diri daripada mendengar kes penyelewengan SRC kerana wujud konflik kepentingan dan beliau akan menjadi saksi dalam perbicaraan kes 1MDB. Katanya ketika ditemui pemberita di Istana Kehakiman di sini pada Selasa. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Muhammad Nazlan yang sebelum ini merupakan Hakim Mahkamah Tinggi mensabit dan mengenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mahkamah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengguahan wang haram dana RM42 juta milik SRC Internasional Sendirian Berhad SRC. Pada 8 Disember tahun lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Hazzanat Mihat dan Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Merah menolak rayuan ahli parlimen pekan itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Pada 3 Februari lalu, Muhammad Nazlan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Muhammad Nazlan pernah berkhidmat sebagai pesuruhjaya kehakiman bermula 10 April 2015 sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 30 Januari 2017. Sebelum ini, Muhammad Safi menjelaskan ada dakwaan berhubung peranan Muhammad Nazlan dalam pinjaman dana 1MDB daripada Maybank bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Berhad Tanjung. Menurutnya, terdapat lebih 4 bilion ringgit pinjaman Maybank kepada 1MDB untuk pengambil alihan Tanjung yang melalui pelbagai proses, jawatan kuasa, risiko dan keseluruhan lembaga-lembaga pengurusan pengarah Maybank. Beliau mendakwa salah seorang jawatan kuasa yang mendapatkan arahan adalah Muhammad Nazlan, iaitu Ketua Undang-Undang, Penasihat Undang-Undang Kumpulan dan Ketua Bahagian Korporat serta Undang-Undang. Hari ini Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan berasingan Najib, iaitu untuk memasukkan bukti baru dalam rayuan akhir kes SRC, membabitkan dakwaan bahawa bekas Gubernur Bank Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz dan keluarganya bekerjasama dalam rancangan ahli perniagaan kontroversi Lo Tiak Jo atau Jolo terhadap dirinya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Ada orang tweet saya nampak di dalam Twitter, ada mengatakan bahawa Najib Razak bakal akan terlepas. Dan ada juga isu yang paling hangat, keluarga Zeti semakin disebut-sebut dalam isu SRC dan 1MDB. Terus ikuti ulasan ini untuk mengetahui apa sebenarnya perkembangan terkini dalam perbicaraan Najib yang kononnya Najib bakal akan terlepas. Wah, ini paling panas, paling hot. Pada pendapat kamu, adakah Najib akan berpotensi terlepas daripada hukuman 12 tahun penjara 210 juta denda itu? Iya, oke, kita teruskan. Apa ulasan tentang pagi ini? Ulasan kita pagi ini berkaitan dengan permohonan Najib dan pasukannya untuk membuat perbicaraan semula, mengulang semula perbicaraan untuk SRC Internasional yang sebelum ini sudah Najib 2 kali kalah di Mahkamah Tinggi sekali, di Mahkamah Rayuan sekali, dan Najib kali kalah pula 4-0 di dalam hakim.
Semua hakim secara sebulat suara telah bersetuju Najib bersalah. Tapi di dalam keputusan terkini, keputusan pasukan Najib, mereka mengatakan Najib akan membuat permohonan untuk perbicaraan semula karena menurut pasukan Najib berlaku satu kesalahan besar di dalam perbicaraan SRC tersebut, yang mana Hakim Mahkamah Tinggi yaitu Muhammad Nazlan adalah sepatutnya menarik diri di dalam kes tersebut karena mempunyai kepentingan, kata mereka. Dan selain daripada itu, tujuan perbicaraan semula itu dipohon juga adalah karena mereka berniat mau memasukkan bukti yang terbaru. Dan menurut kata-kata, cerita-cerita dalam laporan yang kita terima, apa sebenarnya bukti yang mereka mau masukkan adalah berkaitan dengan risit-risit dan transaksi-transaksi yang kononnya ada kaitan dengan keluarga Zeti Akhtar Aziz, yaitu bekas Gabinor Bank Negara Malaysia. Walau bagaimanapun, ada satu lagi berita yang baru juga dilaporkan sebentar tadi yang mengatakan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan keluarga Zeti, yaitu suaminya, suami bekas Gabinor Bank itu sebenarnya tidak relevan menurut peguam kerana transaksi tersebut berlaku sebelum SRC ditubuhkan lagi. Jadi maksudnya transaksi itu sebenarnya tiada kaitan dengan SRC karena telah dibuat sebelum ada SRC. Jadi mana yang betul? Jadi sekarang sebelum kita berpisah, sila beritahukan kepada saya, kongsikan kepada saya, pada pendapat kamu, adakah pasukan Najib akan berjaya memohon diluluskankah oleh mahkamah perbicaraan semula SRC, kes SRC, karena antara alasan mereka mahu perbicaraan semula kerana mereka katakan Hakim Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi yaitu Muhammad Nazlan Ghazali, mereka mengatakan beliau berkepentingan. Malangnya pada pendapat saya tidak perlulah diulang semula perbicaraan kerana yang menjatuhkan hukuman bukan sekadar seorang yaitu Muhammad Nazlan sahaja, tetapi sehingga melibatkan Mahkamah Rayuan. 3 hakim panel Mahkamah Rayuan sebulat suara mengatakan Najib bersalah, dikekalkan bersalah. Bahkan Mahkamah Rayuan mengatakan satu kemaluan ataupun national embarrassment. So saya fikir tidak perlulah diulang semula. Tunggu saja keputusan perbicaraan daripada Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan nampak bahawa ada isu kesalahan keputusan, pasti mereka akan melepaskan. Tapi kalau memang tetap bersalah, nak buat apa lagi kan? Terima sajalah hukuman itu, bosku. Walau bagaimanapun kita ucapkan semoga maju jaya kepada Najib, bosku. Apa malu, bosku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlendeh. Mungkin kenyataan tajuk hari ini agak panas dan mungkin membuatkan Anda kurang selesa, tidak puas hati. Tapi sekejap, tunggu dulu. Jangan marah-marah dulu. Saya hanya mau kongsi dengan kamu apa sebenarnya yang berlaku dalam pilihan Raya Negeri Johor semalam. Pilihan Raya Negeri Johor semalam telah melabuhkan tirainya dengan kemenangan 2/3. Barisan Nasional menang 2/3 dan telah dikatakan menang besar. Tapi sebenarnya, ini satu pendedahan daripada seorang rakan saya daripada Instagram, daripada Twitter. Beliau memberitahu kepada saya bahawa sebenarnya Barisan Nasional kalah di PRN Johor. Apa yang berlaku sebenarnya sehingga beliau mengatakan sebenarnya Barisan Nasional kalah dan sebenarnya Barisan Nasional ditolak oleh rakyat Johor. Oke, kita teruskan kepada data dan isunya. Sebelum kau marah, sebelum kau beri komen, dengar dulu betul-betul. Selepas dengar komen, barulah kau berikan komen, mendengar fakta ini, data ini, barulah Anda tulis komen Anda sepuas-puasnya. Tapi ingat, bahasa budaya bangsa, bahasa gambaran pribadi. Menurut beliau, sebenarnya BN sudah pun kalah dalam PRN Johor. Sudah kalah dalam PRN Johor. Malangnya hanya satu sebab yang menyebabkan
Parti Barisan Nasional menang. Bukan karena BN kuat. Menurut Mat Sabu, berita sebentar tadi yang saya baca, Mat Sabu mengatakan bukan BN sebenarnya kuat, tetapi kerana pecah undi. BN tidak bertambah kuat menurut Mat Sabu. Saya setuju dengan apa yang Mat Sabu katakan. Dan mari kita lihat data ini. Sebenarnya memang BN sudah pun kalah di PRN Johor. Malangnya pembangkang tidak bersatu. Adakah kerajaan BN memiliki atau mewakili rakyat Johor? Amati statistik ini. Pengundi berdaftar keseluruhan di Johor adalah berjumlah 2.599.797 orang. Yang keluar buang undi hanyalah 1.426.573. Yang menyokong Barisan Nasional adalah 599.753 orang. Yang menolak Barisan Nasional pula adalah 826.820 orang. Makna kata di sini, yang menolak Barisan Nasional ini adalah orang-orang yang tidak menyokong Barisan Nasional melebihi lebih kurang di dalam 200.000 orang. Tidak mengundi adalah seramai 1.173.224 orang. Peratus pengundi Barisan Nasional hanya 43,11%. Manakala yang menolak Barisan Nasional adalah 56,89%. Sekarang persoalannya, adakah bangsa Johor menyokong Barisan Nasional? Ini dia perkongsian kita yang mungkin panas dan mungkin Anda tidak puas hati. Walau bagaimanapun, ini fakta yang menarik. Tapi fakta yang lebih menarik adalah, saya ulang lagi, Barisan Nasional sudah menang 2/3. Macam main bola, macam mana bentuk pun jaringannya, kalau dia tetap menang 1-0 kah, 2-0 kah, 12-0 kah, 50-0 kah, 100-0 kah, kalau dia sudah menang, dia tetap dianggap menang. Sekian dulu perkongsian kali ini. Kalau kamu suka dengan perkongsian ini, sila share kepada rakan-rakan semua, khususnya bagi parti pembangkang yang sudah kalah, supaya hati mereka jadi senang, hati mereka jadi sejuk, dan tidaklah terlampau marah kah, meroyan kah, ataupun tertekan jiwa dan raga. Pergi minum kopi, makan karipap, sudah selesai pilihan raya. Jangan begaduh lagi, terutama yang berkeluarga. Kita jumpa lagi Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.